Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan tengok satu subtopik baru tentang aruhan elektromagnet. Okey, apakah yang dimaksudkan sebagai aruhan elektromagnet? Jadi, untuk aruhan elektromagnet ini adalah penghasilan DGE. DGE ini sebenarnya adalah daya gerak elektrik. Okey, itu GE. Berorientasi suatu konduktor. Okey, jadi kat sini kalau cikgu ada dawai kuprum. Dawai kuprum ini adalah satu konduktor. Apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor dengan suatu medan magnet atau satu konduktor berada dalam magnet yang berubah-ubah. Okey. Dekat sini merupakan satu magnet kekal. Jadi magnet kekal ini kalau awak tengok dia ada warna merah dengan warna biru. Okey, jadi kekutubannya berbeza-beza. Okey, kalau awak tengok sini north, sini south. Jadi kat sini magnet kekal. Magnet kekal ini dia menghasilkan medan magnet. Jadi awak tak nampak medan magnet. Jadi medan magnet biasanya dia akan lurus. Dia akan lurus macam itulah. Jadi kalau awak tengok kat sini, ini. Jadi awak tak nampak medan magnet. Jadi bila cukup rapat ini maksudnya terminal yang berbeza. Jadi dekat antara dua terminal ini ataupun kutuban ini ada medan magnet. Dia lurus macam ni. Jadi apa yang berlaku di sini ialah konduktor ini dia ada elektron. Tapi elektron tidak bergerak. Contohnya kat sini ini konduktor. Lukis. Ini konduktor yang kuprum . Dalam ni dia ada elektron. Okey. Elektron ini dia tidak bergerak. Okey. Jadi kalau awak nak menghasilkan arus, apa itu arus? Arus ialah penghasilan ataupun pengaliran elektron. Jadi elektron tu macam mana kita nak dia bagi mengalir? Jadi kalau awak tengok kat sini, jadi apa berlaku di sini ialah ini medan magnet. Ini adalah magnet kekal. Dalam antara yang tengah-tengah ni dia ada medan magnet. Okey, jadi cikgu lukis aku kedua tangan ya. Nampak kat sini. Okey. Jadi konduktor ni, ni konduktor ya. Kita buat satu gerakan relatif. Jadi kat sini okey. Jadi kalau cikgu ini magnet kekal, jadi okey. Cikgu besarkan sikit nampak. Okey, nampak ni tak ada gerakan relatif. Jadi konduktor ni konduktor kan. Ini konduktor, dawai kuprum. Kita bergerak macam tu. Ini namanya sebagai gerakan relatif. Apa akan jadi ialah medan magnet tu kita potong. Dia kena ada dua, dia tak boleh satu. Macam ni. Okey, nampak ni. Nampak tak nampak Okey, macam tu. Okey, jadi macam mana cikgu nak pegang Dia macam ni. Cikgu tak nampak ni. Yang ni, yang tengah-tengah ni, konduktor ni, cikgu gerak antara yang tengah-tengah ni. Macam tu. Itu nama je gerakan relatif. Jadi dekat sini, dia ada medan magnet. Medan magnet lurus je. Okey. Jadi ini konduktor. Konduktor ni, kita potong medan magnet ni. Nampak ni. Kita potong. Boleh nampak? Jelas tak ni? Kita potong medan magnet ni. Bila kita potong, apa akan jadi pada dalam konduktor ini? Terhasillah daya gerak elektron. Jadi daya gerak elektron ni menyebabkan elektron ini bergerak. Okey. Jadi bila elektron bergerak, akan terhasil apa? Akan terhasillah arus. Jadi arus yang terhasil daripada penghasilan DGE dipanggil sebagai aruhan. Okey. Jelas? Jadi kalau cikgu ulang balik, dekat sini elektron. Tapi dia tak bergerak lagi. Nampak dia tak bergerak. Okey. Jadi dekat sini cikgu ulang balik Kejap cikgu ulang. Cikgu tak nak ulang banyak-banyak. Okey, dekat sini dia ada medan magnet. Cikgu beri fokus sikit. Medan magnet. Tapi dekat sini medan magnet ni dia tak potong lagi. Jadi konduktor ni konduktor. Dia potong medan magnet kat sini. Potong. Okey, bila potong, apa akan jadi? Akan terhasillah DGE, daya gerak elektrik. Menyebabkan elektron ni, ini elektron ni, boleh bergerak. Jadi bila bergerak, akan terhasillah arus. Jadi arus ini dikenali sebagai arus
aruhan. Okey, jelas ya? Itulah dia aruhan elektromagnet. Okey. Jadi untuk gerakan relatif ni ada dua kaedah. Okey, kalau awak tengok kat sini, ini medan magnet kekal ya. Sama ada dia merapati, awak tengok kat sini. Ni rapat, ini adalah gerakan relatif. Nampak je tu. Dia rapat. Ataupun kalau yang kes yang kedua tu, kalau macam ni, dia yang sama, ada follow macam ni, ini tak dapat gerakan relatif. Sebab jarak dia, kalau awak tengok dia sama. Ini tak ada gerakan relatif. Jadi, kalau nak menghasilkan daya gerak elektrik, seterusnya menghasilkan arus aruhan, konduktor ni mesti potong medan magnet. Maka terhasillah DGE. Okey. Jadi cikgu dah ceritalah. Okey, jadi medan magnet, ini adalah medan magnet. Ini adalah medan magnet. Awak tak nampak medan magnet. Okey, awak tak nampak medan magnet. Wujud medan magnet, gerakan relatif tu maksudnya konduktor tu kita potong antara tengah-tengah ni. Okey, kemudian terhasillah DGE. DGE ni menyebabkan elektron dalam konduktor ini bergerak. Bila konduktor tu elektron tu bergerak, terhasillah arus aruhan. Okey. Jadi benda ni sangat penting. Cikgu nak guna di mana ni? Nanti kita akan belajar. Okey, boleh Ini cikgu dah cerita tadi. Okey. Tetapi ini adalah magnet kekal. Nampak ni. Biasanya yang biru tu not sub yang merah. Okey, jadi cikgu dah cerita. Okey, DGE teraruh sebab kat sini asalnya tidak ada elektron tu hanya tetap. Jadi macam mana elektron tu nak bergerak? Elektron tu nak bergerak mesti ada DGE. Daya gerak elektron. Okey, gerak elektrik. Sorry. Okey, bila gerak daya elektrik akan terhasillah arus aruhan. Sebab arus tu sebenarnya adalah pengaliran elektron. Okey, pengaliran elektron. Mengapa kita pakai galvanometer? Kenapa kita tak guna ammeter? Kenapa tak guna ammeter? Sebab nilai arus aruhan yang terhasil pada konduktor sangat kecil. Jadi kita terpaksa guna galvanometer. Jadi kita tak guna ammeter. Kalau guna ammeter, jarum memang tak deflect, tak terpesong pun. Jadi kita guna galvanometer. Nilai arus aruhan yang terhasil sangat kecil. Okey, boleh? Okey, ini apa beza solenoid? Okey. Kalau untuk solenoid ini ialah jadi hari ini kita akan tengok solenoid. Solenoid ini sebenarnya apa? Solenoid ini ialah suatu gegelung. Jadi kalau awak tengok, ini konduktor awak lurus. Jadi kalau cikgu lilit macam ni, cikgu nampak. Awak nampak tangan cikgu? Macam ni. Yang ini dipanggil sebagai solenoid. Banyak gegelung. Ini panggil solenoid. Di mana ialah apa berlaku di sini ialah dekat sini kalau awak tengok maaf yang merah itu knots. Ini merah knot, yang biru itu south. Merah knot, biru south. Dekat sini dia ada medan magnet. Awak tak nampak medan magnet, tapi medan magnet ni mesti daripada knot ke south macam tu. Dia bentuk bulat macam tu. Awak tak nampak. Dia daripada knot, dia akan keluar, knot akan keluar, south akan masuk macam ni. South masuk, knot akan keluar. Awak tak nampak. Apa berlaku di sini ialah banyaklah dia ada medan magnet ke sini, bukan satu je. Cikgu lukis dua je lah supaya awak nampak. Yang bawah ni dia padam salah arah ni. Dia macam ni. Macam tu. Bawah betul. Apa yang berlaku di sini, cikgu lukis banyak lagi. Macam tu. Knot mesti keluar boleh Apa berlaku di sini ialah gegelung ini, kita tak panggil medan magnet dah. Medan magnet ni kita panggil sebagai untuk arus aruhan kita akan panggil flux magnet.
kita panggil flux magnet. Jadi kalau cikgu sebut flux magnet, itu merujuk kepada medan magnet. Sebab untuk aruhan, kita akan jumpa flux magnet. Apa berlaku di sini ialah flux magnet di sini, okey, gegelung ini gegelung. Nampak tak gegelung? Boleh nampak, Afiq? Dia potong flux magnet. Cikgu kena masuk dalam ni. Okey, nampak ni. Cikgu nak buat besar sikit. Nampak? Bila cikgu buat macam ni, flux magnet pada magnet kekal ini, solenoid ni telah memotong. Cikgu buat besar sikit. Okey, nampak? Dia potong. Nampak ni? Ini dia panggil gerakan relatif. Tu. Tapi dia smooth lah. Taklah macam cikgu buat ni. Sebab cikgu punya gegelung kecil. Dia smooth. Dia masuk tu lancar saja. Ini dipanggil sebagai gerakan relatif. Kat sini. Okey, dia masuk dekat gegelung ni. Okay, dia nampak Ainul? Nampak dia macam ni. Dia masuk keluar, masuk keluar. Apa berlaku di sini ialah, sekarang ni, dekat sini ada elektron. Bila cikgu masuk kat sini, ni tapi kena ada gerakan relatif masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Akan terhasillah DGE dekat sini. Daya gerak elektrik. Daya gerak elektrik ini menyebabkan elektron bergerak. Bila elektron bergerak, akan terhasillah arus aruhan. Arus aruhan. Jadi, menyebabkan galvanometer ini terpesong. Sebab apa kita guna galvanometer? Kerana nilai arus aruhan yang terhasil pada solenoid ini sangat-sangat kecil. Okey, jelas? Okey, itulah dia bagaimana nak masukkan arus aruhan. Dekat sini ada elektron tapi tak ada DGE. Maksudnya elektron ni dia stay kat sini. Jadi bila elektron tak bergerak, tak adalah arus aruhan. Sebab arus itu sebenarnya adalah pengaliran elektron. Macam mana elektron boleh bergerak? Kena ada DGE. Macam mana kena ada DGE? Kena ada pemotongan flux magnet. Ini ada flux magnet. Tapi dia tak potong lagi. Kat sini ada gegelung. Bila awak gerak masuk. Gegelung ni, solenoid ni potong flux magnet. So, terhasillah DGE. Okey, boleh jelas Okey, bagus. Okey. Okey, yang komen tu terima kasih. Cikgu nak tahu jelas ke tak Okey. Jadi, apakah faktor-faktor yang menyebabkan DGE ni? Kan cikgu cakap, contohnya kat sini, konduktor, ini ada elektron. Ini elektron. Elektron ni nak bergerak. Okey, nak bergerak. Okey, dia mesti ada DGE. Daya gerak elektrik. Jadi, kat sini ada dua kaedah. Yang pertama ialah, contohnya kat sini, okey. Contohnya, yang kes yang ni, okey. Ini magnet kekal Magnet kekal. Kalau awak tahu ini adalah magnet kekal. Okey, north dengan south. Jadi kat sini ni ada antara tengah-tengah ni ada medan magnet. Okey, nampak Jari cukup besar sangat. Tak nampak tengah-tengah ni. Okey, ini adalah konduktor. Awak akan jadi ialah awak gerak lebih laju macam ni. Lagi laju. Okey, itu cara pertama. Cara kedua ialah awak guna medan magnet yang lebih kuat. Magnet kekal ni awak cari yang besar supaya dia punya medan magnet antara tengah-tengah ni, antara sambungan tengah-tengah ni lebih kuat. Jadi arus aruhan akan terhasil. Okey, lebih tinggi. Sekarang kita nak tinggikan arus aruhan. Okey. Yang ni sama jugalah. Ini solenoid. Ni tadi kalau cikgu buat gegelung besar macam ni. Okey, ni konduktor. Jadi kalau cikgu buat besar macam ni, okey, cikgu lilit Sekarang cikgu lilit. Okey, bila cikgu lilit macam ni, yang ni dipanggil sebagai solenoid. Okey, jadi kat sini, dekat sini, ini ada magnet kekal, cikgu gerak lebih laju. Nampak? Bergerak lebih laju. Jadi dia tambah juga arus aruhan. Ataupun awak kat sini dua lilitan. Awak tambah lagi satu, jadi dia 3 lilitan. Jadi kat sini ada 3. Nampak 3. 1, 2, 3. Pun tambah arus aruhan semakin bertambah. Ataupun
Yang ni pakai yang lebih kuat ataupun nak lebih kuat awak pakai yang lebih besar. Okey, magnet kekal. So itu adalah faktor untuk meningkatkan arus aruhan. Okey, ataupun nak dapatkan arus aruhan yang tinggi, DGE kena tinggi. Okey, jelas ya? Boleh? Okey. Jadi faktor yang Alif bagus ya. Faktor yang meningkatkan magnitude DGE ini hukumnya adalah hukum Faraday. Okey. Okey, hukum yang mengatakan magnitude DGE ini adalah hukum Faraday. Hukum Faraday kata bahawa magnitude DGE aruhan adalah berkadar terus dengan pemotongan kadar pemotongan flux magnet. Jadi kalau awak cikgu cerita tadi kan, jadi lagi banyak flux magnet ini dipotong. Apa itu flux magnet? Flux magnet tu adalah medan magnet lah ya. Medan magnet. Okey, jadi kita banyak potong, apa akan berlaku ialah nilai GDE akan semakin bertambah. Okey, itu faktor yang pertama. Okay, jadi kat sini itu adalah hukum apa? Hukum Faraday. Okey. Jadi kalau yang kedua dia kata adalah jadi kita tak sebut medan magnet, kita akan sebut flux magnet saja, sebenarnya benda yang sama lah. Sebab aruhan kita panggil flux magnet. Jadi lagi banyak pemotongan kat sini, contoh kat sini ni ada flux magnet. Flux magnet ni daripada north ke south ya. North ke south. Jadi lagi banyak pemotongan flux magnet, lagi tinggi DGE. Bila DGE, elektron akan bergerak lebih laju, arus aruhan akan lebih tinggi. Okey. Jadi mengapa kita guna galvanometer? Kerana arus aruhan yang terhasil adalah sangat kecil. Jadi apakah dia punya arah pesongan? Ini adalah jarum ya. Jarum. Jarum galvanometer. Galvanometer. Jadi kalau arus aruhan bergerak daripada kanan ke kiri. Awak tahu ini kanan, ini kiri. Maka pesongan jarum galvanometer adalah bertentangan. Kalau arus aruhan bergerak kanan ke kiri, galvanometer akan bergerak daripada kiri ke kanan. Itu awak kena ingat konsep dia. Ini yang bergerak tu jarum lah. Contohnya kat sini kosong. Okay, ini kosong. Jadi bila arus aruhan berlaci, dia akan macam tu lah. Jadi itulah pesongan dia. Okay. Sama juga. Kalau ni arus aruhan. Arus aruhan bergerak daripada kiri ke kanan, maka galvanometer akan bergerak jarum. Jarum ni pesongan. Pesongan galvanometer, ini simbol untuk galvanometer ya. Ataupun disebut G. G ni simbol untuk galvanometer. Dia mesti bertentangan. Jadi akan bergerak daripada kanan ke kiri. Okey, jelas? Boleh tak ni? Boleh? Komen sikit, cikgu nak dengar. Okey ke tak okey ni? Okey. Okey, boleh ya? Dia tak susah bab ni, tapi awak kena detail lah. Awak kena betul-betul faham apa yang cikgu cakap ni. Awak kena dengar baik-baik. Okey, dia tak susah. Dia taklah sedetail. Dia tak ada kiraan pun banyak-banyak. Okey. Okey. Sekarang ini, kita nak menentukan arah arus aruhan. Okey, sebab awak tahu, arus aruhan ini adalah kita cuba benda yang baik. Okey, benda yang baik. Okey, sebab kita cuba menghasilkan arus. Okey, benda yang baik. Bila baik, awak akan kena guna tangan kanan. Okey, cikgu nak awak cuba keluarkan tangan, bukan tunjuk keluar kan, memang awak dah ada tangan kanan lah, betul tak? Cikgu nak kita buat sama-sama ya. Okey. Okey, follow cikgu. Okey, keluarkan tangan kanan awak. Tangan kanan sebab kita menghasilkan arus yang baik ni. Okey, ambil pen ke, marker pen ke, apa ke. Pertama, awak kena tulis. Okey, awak kena tulis anak panah. Okey, anak panah macam ni. Kena tulis depan belakang Anak panah ke atas. Macam cikgu lukis ni. Susah sikit sebab kita pakai tangan kanan. Okey, buat depan belakang Buat depan belakang. Okey, ini kat kuku awak ni awak tulis F. Kalau boleh lah. F. Okey, buat depan belakang. Kalau tak boleh awak buat depan belakang. Okey, F. Nampak ni? F. Nampak tak F? Force.
Okey, force. Okey, depan belakang Okey, ini adalah ibu apa panggil? Ibu jari je. Force depan belakang. Kalau tak boleh awak buat kat sini lah. Force. Cikgu punya marker pen pun tadi ink ni. Okey. Boleh Force. Macam tadi dulu perkataan kiri tu kanan. Okey, yang ni awak buat yang belah sini not. Itu not, sini pun not. Okey. Not. Oh, tadi ink lah cikgu macam ni. Sekejap Kalau cikgu pakai pen hitam, pen merah ni awak nampak tak? Macam ni. Not south. Nampak tak? Not dengan south. Sini not, sini south. Nampak belakang. Kena buat depan belakang. Sini not, sini south. Sekejap cikgu ambil marker pen lah. Tak nampak nanti awak. Okey, cikgu ulang balik Boleh Okey, sini force. Tangan kanan lukis force. Follow cikgu. Nampak sikit force. Baru nampak. Force. Nampak tu force. Buat depan belakang. Macam ni. Depan belakang. Ini ibu jari. Okey, depan force. Okey, yang jari telunjuk ni. Yang ni not, sini south. Macam ni. Okey, nampak? Not, south. Tapi kena buat depan belakang. Sini not, sini south. Okey, nampak? Not south. Okey, nampak depan belakang Boleh? Afiq, boleh Afiq Yang jari apa ni? Jari hantu Jari hantu ni, awak kena buat anak panah macam ni. Anak panah macam ni. Okey, nampak? Anak panah ni, habis tu awak buat macam I. Okey, I. Okey, pun sama depan belakang. I. Buat I. Okey, nampak tu? Okey, kat I tu, nama casar I tu awak bulatkan. Bulatkan. Macam ni, bulatkan. Bulatkan. Macam ni. Okey, dapat? Okey, komen sikit dapat ke tak ni? Baru label Okey, dapat Mau label. Okey, dapat. Sekarang ini tujuan kita. Okey, dah. Okey, dapat Cikgu nak tangan awak ni ikut macam gambar rajah ni. Okey, cikgu nak tangan kanan ni susun. Tujuan kita nak cari nilai arah arus yang ni. Yang cikgu bulat ni, ni. Yang ni. Okey, jadi kita nak tahu arah arus. Jadi nak tahu arah arus, peraturan ini dikenali sebagai peraturan tangan kanan Fleming. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini, okey, tentu ini panggil sebagai peraturan tangan kanan Fleming. Okey, kita tengok yang ni. Okey. Okey, sekarang ni kita nak tentukan arah ni. Ni. Macam mana dia dapat arah ni? Okey, ini adalah arus aruhan Ini adalah arus aruhan. Jadi macam mana kita nak tahu arah arus aruhan? Okey, buat sama-sama. Okey, tengok Pertama, dia daripada north ke south. Jadi sini north ni belah kanan, south ni adalah belah kiri. Okey, dia dah bagi tahu lah. Jadi south adalah ini kanan, ini adalah kiri. Jadi yang merah tu north Jadi north kanan, south kiri. Okey, force, ini force. Force ini adalah arah gerakan. Jadi ini adalah force. Okey, jadi force dia ke atas. Masuk kat sini. Ini konduktor, dia bergerak macam ni, dia bergerak macam tu. Dia ke atas. Okey, dia bergerak ke atas.
Jadi awak kena buat macam ni, force ke atas, north south, force ke atas, north south. Jadi jari hantu, dia panggil apa ni? Jari hantu ke jari tengah? Jari tengah ke jari hantu, cikgu pun tak tahulah. Jari tengah jari tengah ni, awak perasan tak? Dia macam menuju ke mata awak. Dia masuk kat sini. Betul tak? Dapat? Dapat, awak komen. Nampak? Dia punya kuku awak ni, dia betul-betul masuk ke mata awak. Okey. Jadi, apa berlaku di sini ialah yang ini masuk ke mata. Ini mata kan? Jadi, arahnya adalah arah masuk ke mata. Sebab mata awak dekat sini. Jadi, yang ini. Dia mesti dalam minit-minit. Nampak? Jelas tak ni? Jadi awak nampaklah bahawa kalau kertas awak kat sini, yang ni, ini kertas kan, nampak dia masuk ke mata. Boleh? Jadi, kalau dah ini ke mata kat awak, jadi dia pusing lah. Dia pusing macam tu. Cikgu padam balik supaya awak nampak balik. Okey, mula-mula awak dapat yang ini dulu. Cikgu kena lukis warna hijau supaya awak nampak. Awak dapat yang ni. Apa merah lagi ni? Cikgu nak warna hijau. Ni. Okey. Sebab dia menuju ke mata. Mata awak kat mana? Cikgu padam balik ya. Mata kat sini. Ni mata. Nampak dia menuju ke mata. Jadi awak tahulah bila dah tuju ke mata, dia pusing sini. Ni arus aruhan ni. Dia pusing sini. Pusing ke sini. Dia mengalir daripada sini. Okey, awak tengok. Kan, ini galvanometer G. Sekarang saya cakap, galvanometer ni dia mesti bertentangan. Sebab sekarang ni dia bergerak daripada ke sana. Ini arus aruhan. Jadi, untuk galvanometer, cikgu pakai warna lain lah. Dia mesti bergerak ke sini. So, dia akan terpesong ke arah ke situ. Okay, nampak? Dia mesti bertentangan dengan arus aruhan. Okay, jadi ini hijau balik. Yang hijau ni adalah arus aruhan. Nampak? Dia pusing macam tu. Okey, boleh? Jelas? Itulah tujuan kita. Kita nak cari arah arus aruhan. Ni arah arus yang kedua adalah kita nak cari pesongan galvanometer ini. Sama ada dia ke sana ataupun dia ke sini. Ke sana, ke sini. Ke sana, ke sini. Ke sana ataupun ke sini ialah dia mesti bertentangan ataupun mesti berlawanan dengan arah arus aruhan. Okey, jelas?